سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, InsyaAllah hari ini kita sambung kembali pelajaran kita di dalam Mad Lazim. Hari ini kita akan masuk kepada harfi, yakni huruf, dan kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membaca ataupun cara untuk mengetahui sama ada dia mad lazim harfi muthaqqal ataupun mukhaffaf. Baiklah, sebelum itu kita lihat kepada nota kita yang berkaitan tentang mad lazim harfi mukhaffaf. Harfi mukhaffaf. Kita pergi muthaqqal. Okey. Mad lazim harfi muthaqqal, dia kata sebut harfi. Bila dia kata harfi, bermaksud dianya huruf. Bila dia kata huruf, bermaksud dia ni berada di awal surah. Huruf-huruf yang berada di awal surah. Bila dia kata huruf saja, huruf-huruf yang berada di awal surah. Mad lazim harfi muthaqqal terjadi apabila huruf mad yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah bertemu dengan sukun asli dan sukun tersebut diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Dinamakan harfi kerana pertemuan di antara huruf mad dengan sukun berlaku pada huruf, yakni huruf-huruf pembukaan surah, dan dinamakan muthaqqal kerana huruf sukun selepas huruf mad tersebut diidghamkan ke huruf selepasnya. Diidghamkan ke huruf selepasnya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari beberapa kaedah, ataupun di sini kita mesti mengetahui cara untuk mengeja huruf-huruf di dalam kalimah-kalimah tertentu. Kalau kita lihat contoh. Okey. Kat mana yang dia kata muthaqqal dan mad lazim? Kita bagi contoh. Kita tengok dalam whiteboard kita. Okey, di sini kita tulis bab yang penting, mad lazim harfi. Kita buat khusus di sini. Kenapa disebut mad lazim harfi? Kerana mad lazim harfi ini adalah mad yang memerlukan kita mengeja huruf itu. Mad lazim yakni bermaksud mad yang bertemu sukun asli. Sukun asli, yakni huruf sukun yang mati, ataupun dalam kurungan huruf yang mati, dipanggil sukun asli pada huruf pembukaan surah. Pembukaan surah. Huruf-huruf pembukaan surah ni biasanya alif, lam, mim, sad, yasin. Itu huruf-huruf pembukaan surah lah. Itu huruf-huruf pembukaan surah. Okey, kalau kita lihat di sini, mad lazim harfi terbahagi kepada
Muthaqqal dan juga mukhaffaf. Dia terbagi kepada dua. Satu muthaqqal dan satu mukhaffaf. Dia pecah kepada dua. Satu namanya muthaqqal, satu lagi nama dia mukhaffaf. Satu muthaqqal dan satu lagi mukhaffaf. Satu muthaqqal dan satu mukhaffaf. Ada dua. Okey, baiklah. Di antara dua ini, di antara dua ini, kita pergi kepada muthaqqal. Kita pergi kepada muthaqqal. Muthaqqal ni maksudnya apa? Muthaqqal ni maksudnya huruf mat bertemu sukun asli. Maksudnya sukun asli ni huruf yang matilah. Dan huruf mat bertemu sukun asli dan huruf sukun tersebut diidghamkan ke huruf selepasnya. Dan huruf tersebut diidghamkan selepas ke huruf selepasnya. Dan huruf tersebut diidghamkan ke huruf selepasnya. Ini yang kita nak tahu, apa yang kita buat pada mad lazim harfi muthaqqal. Okey, contohnya kat sini kita ada kalimah alif lam mim. Kat sini kita tulis kalimah alif lam mim. Okey. Baiklah. Di sini kita nak tahu sama ada dia muthaqqal ataupun mukhaffaf. Okey, kalau mukhaffaf pula, di sini huruf mat sama juga. Huruf mat bertemu sukun asli, sama juga. Namun ia tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan ke huruf selepasnya. Ke huruf selepasnya. Dia tidak diidghamkan. Dia tidak diidghamkan. Okey. Baiklah. Saya ambil contoh sekali lagi. Okey. Kita nak tahu sebagai contoh. Alif lam mim ni, okey, sebagai contoh. Alif lam mim. Okey. Baiklah. Di sini sama ada dia muthaqqal ataupun dia mukhaffaf. Biasa alif lam mim ni adalah huruf yang berada di permulaan surah. Dalam surah Ali Imran kan pun kita baca, dalam surah Al-Baqarah pun kita baca, dalam surah Sajadah pun kita baca perkataan alif lam ni banyak. Dalam Al-Quran ni banyak. Jadi kita nak tahu dia ni diidghamkan ke tidak. Kita kena tahu dulu apa maksud idgham ni. Idgham ni maksudnya memasukkan. Ini maksud idgham ni. Idgham ni maksudnya memasukkan. Idgham ni maksudnya memasukkan. Memasukkan. Maksud memasukkan ni apa? Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Kita hanya pandang huruf yang kedua sahaja. Kita hanya pandang huruf yang kedua sahaja. Okey, contohnya. Tetapi untuk membaca
Alif lam mim ini nak tahu dia bagaimana, maka kita kena eja dia. Kat sini kita memerlukan asas di dalam ilmu tajwid, yakni mengenal huruf. Okey. Untuk kita mengeja huruf alif, lam dan mim, kita mesti kena tahu asas dia. Ya. Okay. Yang pertama sekali huruf alif. Macam mana kita nak eja alif? Ya. Nak eja alif macam mana? Bukan A-L-I-F, alif, bukan, itu bahasa Melayu. Dia kena eja juga dalam bahasa Arab. Alif adalah alif, lam, fa. Alif. Ya. Ini ejaan dia, alif. Sebab tu kita tak baca alif. Kita tak boleh eja alif, alif, lam, ya, fa, alif. Tak boleh. Sebab tidak ada ya di sini. Sebab itu dalam pengajian Al-Quran kita akan sebut alif, lam, alif, kerana dia cepat. Kalau kita belajar, ajar anak-anak kita alif, ba, ta, itu salah. Salah. Dia kena baca alif, cepat, ba, ta, 2 harakat saja, jangan lebih. Lam macam mana lam? Eja lam macam mana? Eja lam adalah lam, alif, mim. Lam, alif, mim. Lam. Okey, mim pula. Macam mana kita nak eja mim? Mim, mim, ya, mim. Mim. Okey. Baiklah. Sekarang kita lihat kepada kaedah dia. Huruf mad bertemu sukun asli. Dan huruf yang mati tadi, dan huruf tersebut, huruf sukun tadi, diidghamkan ke huruf selepasnya. Diidghamkan ke huruf selepasnya. Okey, kita lihat di sini. Yang pertama sekali, huruf alif. Alif, lam, fa. Fa bertemu lam. Fa yang mati bertemu lam. Ada unsur idgham ke kat sini? Idgham maksudnya memasukkan. Tidak ada unsur idgham kat sini. Bila tidak ada unsur idgham, maka tidak didengungkan. Ini kena tengok balik tajwid, kaedah hukum idgham bagaimana. Okey. Yang kedua, mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu dengan mim. Kat sini ada hukum idgham. Idgham apa nama dia? Nama dia idgham. Apa dia? Idgham apa? Ila gunnah. Ni tak ingat, belajar tak ingat ni. Ini idgham mithlaim saghir. Apabila 2 huruf yang sama bertemu, mim bertemu dengan mim, maka didengungkan 2 harakat. Didengungkan dia 2 harakat. Sebab itu mim bertemu dengan mim kena dengung 2 harakat. Jadi dibaca dengan bacaan alif lam mim. Sebab itu kena dengung. Sebab itu kita baca surah Baqarah ke, surah Ali Imran ke, surah As-Sajadah ke, kalau kita jumpa Al-Quran, kita mesti kena dengung dia 2 harakat. Kena dengung dia 2 harakat. Contohnya surah Ali Imran. Alif lam mim. Ini jangan baca alif lam mim. Kena baca panjang sampai 6 sebab dia mad lazim. Dan lam di antara lam dengan mim ni pun kena dengung. Alif lam mim. Kena dengung. Nama idgham. Okey, baiklah. Itu yang pertama. Kita tengok kat sini.
Ini pun sama juga. Nampak ejaan alif bagaimana? Kita tengok kat sini. Alif, alif, lam, fa, hamzah, lam, fa, alif, lam, lam, alif, mim, lam, mim, mim, ya, mim, mim, ra, ra, alif, ra. Jadi ada tak dengung kat sini? Ada tak idgham? Ada. Mim bertemu dengan mim, idgham mislain, memasukkan huruf pertama yang mati tadi ke dalam huruf yang kedua, maka dia idgham. Bila idgham, maka dia namanya harfi musaqqal. Bila ada idgham saja, maka dia harfi musaqqal. Ingat, ada idgham. Tak semestinya dengung saja idgham, tidak. Kadang-kadang ada dengung yang bukan idgham. Ingat, dia mesti diidghamkan. Contoh, kalau kita lihat di sini, okey, saya bagi tahu. Okey, kalau kita pergi di sini, saya buat lagi itu. Kadang-kadang dalam Al-Quran ada juga Ain, Sin, Qaf. Ain, Sin, Qaf. Biasa mungkin kita pernah jumpa yang eja Ain macam mana? Ain, ya, nun, Ain. Okey. Sin, Sin, ya, nun, Sin. Qaf, Qaf, alif, fa, Qaf. Okey, di sini kita lihat nun mati bertemu dengan sin, apa hukumnya? Ikhfa. Dengung tak ikhfa ni? Ikhfa apa nama dia? Ikhfa hakiki, kena dengung dua harakah. Sin, nun mati bertemu dengan qaf, apa hukum dia? Ikhfa, dua harakat. Okey, kalau kita baca Ain, Sin, Qaf, dia dengung dua harakat. Tetapi dia bukan idgham. Bila bukan idgham, walaupun dia dengung, dia termasuk di dalam mukhaffaf. Nampak? Walaupun dia dengung, dengung saja musaqqal, dengung saja musaqqal, salah. Dia kena faham konsep diidghamkan. Bila diidghamkan, maka dia akan jadi musaqqal. Selain daripada itu, kita dengung pun tetap mukhaffaf, kerana istilah dia tidak diidghamkan, dia diikhfakan. Dia tidak menjadi musaqqal, dia akan jadi mukhaffaf. Dia akan jadi mukhaffaf. Walaupun ada setengah ulama menyatakan dia syabbih musaqqal ataupun menyerupai musaqqal, maka ia tidak tepat. Maka yang lebih tepat, kalau musaqqal mesti diidghamkan. Okey. Selain daripada idgham, maka dia termasuk daripada kategori mukhaffaf. Contoh mukhaffafnya apa dia? Yasin. Biasa kita baca surah Yasin. Eja ya macam mana? Ya, alif, ya. Eja sin, Sin, ya, nun. Kan? Sin. Kemudian ada lambang panjang, maknanya sin kena baca 6 harakat. Okey. Yasin. Huruf mat ni tak berjumpa pun dengan sukun asli. Tak berjumpa pun dengan sukun asli. Okey. Maka di sini dia tidak menjadi musaqqal, dia akan menjadi mukhaffaf sahaja. Dia akan jadi mukhaffaf. Okey. Baiklah. Itu sahaja bab musaqqal dan mukhaffaf. Kalau kita lihat dalam nota kita di sini, okey, mukhaffaf pun sama.
sini pun sama. Maka kita lihat di dalam bab mad lazim harfi mukhaffaf ni, yakni mad lazim harfi mukhaffaf terjadi apabila huruf mad yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah bertemu dengan sukun asli, tetapi huruf sukun tersebut tidak diidghamkan. Tak ada idgham. Sama ada dia mati macam itu ataupun ikhfa, ada bukan idgham. Kita tengok kat sini. Alif lam ra. Alif lam mim bertemu ra, hukumnya izhar syafawi. Kat sini okey. Kat sini dia bagi contoh sama. Alif lam mim ra. Nak letak mana satu ni? Utamakan kalau ada dengung saja, dia lebih aula ataupun lebih utama dimasukkan di dalam mad lazim harfi muthaqqal, walaupun ada unsur tidak idgham kat sini, tetapi aula ada idgham, lebih aula masuk ataupun lebih utama masuk kepada idgham kepada mad lazim harfi muthaqqal. Di sini pun sama. Kalau kita lihat ada contoh, sama contoh. Sama contoh. Sama. Sama. Maka di sini kalau ada unsur idgham, maka lebih utama untuk masuk kepada unsur idgham itu sendiri. Okey, ada apa-apa soalan? Ya. Okey. Dua-dua ada contoh. Contoh kat sini kan, kita bagi contoh. Okey. Dua-dua ada contoh. Contoh, kalau kita lihat dalam Al-Quran ada alif, alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Okey. Ada dua ni. Dua-dua contoh ni ada pada dua-dua tempat. Mukhaffaf kata, tapi kita kena eja dulu. Tak apa, kita eja dulu. Macam mana nak eja huruf alif, hamzah, lam, fa. Alif, lam, alif, mim, lam, mim, ya, mim, ra, alif, ra. Okey. Di sini ada idgham, di sini tak ada idgham. Yang ada di idgham hanyalah di sini idgham. Di sini pun tidak ada idgham. Maka dua-dua boleh claim. Ini saya punya. Dua-dua boleh claim. Mukhaffaf kata ada idgham. Tak ada idgham ni, fa dengan lam, mim dengan ra tak ada idgham. Jadi kami punyalah. Yang kata muthaqqal, ada idgham kat sini, ini pun kami punya. Maka lebih aula adalah utamakan yang muthaqqal. Sekiranya ada unsur idgham saja, walaupun satu, maka dia lebih kepada muthaqqal. Contoh alif lam mim sad. Eja alif, contohnya alif, lam, alif mim, ya, mim, sad, alif, dal, sad. Okey. Di sini pun sama. Okey, contohnya kalau anda kata, di sini kita buat, okey, fa dengan lam tidak ada idgham. Yang ada lam pun satu saja. Mim dengan sad pun tak ada
idgham. Dua-dua boleh clear. Tapi yang utamakan kalau ada dengung, kalau ada idgham saja, maka dia masuk kepada musaqqal. Sebab nak cari yang musaqqal, yang diidghamkan ni syarat utama dia. Syarat utama dia. Kalau ada idgham saja, masuk kepada idgham. Wallahu ta'ala alam. Itu saja. Contoh. Ya, hukumnya lebih kepada musaqqal. Kalau ada dua contoh. Contohlah dalam soalan tiba-tiba ada dua jawapan. Yang manakah mad lazim kalimi musaqqal? Ada dua contohnya. Sebab dalam buku, dalam yang jawapan yang paling tepat adalah cari yang ada idgham, unsur idgham. Contoh kalau kita lihat di sini. Okey, eja bacaan surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dalam surah Maryam. Kat sini dia nak tahu dia ni musaqqal ke mukhaffaf. Kita kena eja dulu satu-satu. Eja kaf macam mana? Kaf, alif, fa, kaf. Ya, ha, eja ha, ha alif, ha. Ya, ya alif, ya. Ain, ain, ya nun, ain. Sad, sad, alif, dal. Okey. Fa yang mati bertemu ha. Ada idgham ke kat sini? Fa yang mati bertemu ha, tak ada unsur idgham, tak ada. Ha tak adalah, ya tak adalah. Huruf yang mati. Nun mati bertemu sad, apa hukumnya? Ikhfa, dia bukan idgham. Maka dia bukanlah, walaupun dia kena dengung, kita akan baca kaf, ha, ya, ain, sad. Walaupun dia dengung, tetapi dia bukanlah kepada mukhaffaf. Dia bukanlah kepada musaqqal, dia tetap mukhaffaf kerana tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan. Okey? Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan mendapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini, insya-Allah. Ada apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita tamatkan di sini dulu, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nanti nota ni saya akan bagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.